Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur setinggi-tinggi syukur kepada Allah, kerana kerja kita sebagai hamba adalah untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah yang tidak terhingga banyaknya, tidak terhitung banyaknya kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah kata kalau kamu nak hitung nikmat yang Allah bagi kepada kamu, tak akan dapat kamu hitung. Tapi walaupun tak dapat hitung, wajib kita bersyukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang telah menganugerahkan pelbagai nikmat kepada kita. Paling utama nikmat iman, nikmat Islam, kita kenal Allah, kita ikut Nabi kita, utusan Allah kepada kita. Alhamdulillah. Selawat dan salam juga kita panjatkan ke atas ahli keluarga Nabi, para sahabat baginda dan para pengikutnya yang setia di atas sunnahnya sampailah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita bertemu pada malam ini dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah tambah bagi kita keimanan dan kefahaman berkaitan dengan agama. Dan inilah kebaikan yang kita cari sebenar-benarnya, lebih daripada kebaikan dunia, lebih daripada kebaikan pangkat, darjat, kedudukan dan seumpama dengannya. Kerana Nabi SAW, Nabi kita pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi kepada dia kebaikan, apa yang Allah buat kepada dia, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Jadi kita ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, biar ada setiap hari rasa aku nak faham tentang agama yang aku sedang anuti. Agama ni tuan-tuan bukan sekadar warisan. Agama ni ada nilai, ada rukun, ada perkara-perkara yang terbina, akidahnya, ibadatnya, akhlaknya. Dia adalah cara hidup yang Allah tetapkan kepada kita. Dan ia merupakan perkara yang paling utama yang akan kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ni hidup kita mencabar. Mencabar sebab apa tuan-tuan? Sebab di akhir zaman orang anggap agama ni perkara yang remeh. Tuan-tuan perhati ramai orang pagi bangun kerja, pukul belum subuh bangun dah keluar daripada rumah cari sesuatu rezeki. Balik sampai malam baru sampai rumah, sungguh. Tapi pada soal agama dia rasa tak apa. Ada yang sampai pergi kerja tak solat. Ada yang sampai kerja tak puasa. Ada yang seolah-olah agama ni bukan satu kepentingan dalam hidup dia. Yang dia fikir dalam hidup dia, aku hari ni nak makan apa, gaji banyak mana, duduk mana, rumah besar, kereta besar, pangkat besar dan seumpama dengannya. Itu satu bab. Satu lagi memang pemikiran dia, ideologi dia, ideologi yang mana agama ni tak penting. Yang disebut sebagai pemikiran liberal. Liberal ni macam boleh kata semua benda ni sama, agama mana-mana ni, pluralisme. Agama mana-mana pun sama. Ini pemikiran bahaya lagi. Yang dahsyat lagi daripada itu ialah sekularisme. Tolak terus agama. Agama ni tak ada kaitan langsung. Biarlah agama tu untuk orang-orang masjid, orang-orang surau, orang-orang tu, ya ustaz-ustaz ni. Kita hidup ni tak payah, tak ada kaitan dengan agama. Agama suku, dunia suku. Berat daripada lagi ideologi komunisme. Komunis kata tolak terus agama. Siapa yang beragama dianggap jenayah. Ini lagi bahaya, cabaran-cabaran terhadap kita.
Terulanglah tuan-tuan, tapi cuba fikir kita sejenak. Hidup ni tak selamanya. Ada waktu kita datang dan ada waktu kita pergi. Dulu kita tak ada. Lalu kita ada, kita hidup jadi ada. Dan sampai waktu kita akan kembali tiada. Waktu kita kembali tiada tu, mati tu, ke mana kita pergi? Orang yang dah mati tu pergi mana? Mana dia pergi? Kalau tuan-tuan kata dia pergi, habis yang gitu je. Seperti mana sebahagian orang yang tak ada agama. Kalau kata tu orang tu mati, mati yang gitu. Baik, hidup ni kita buat apa saja kita nak buat. Nak judi kau, nak curi kau, nak rompok, nak pasal mati habis gitu. Maka beruntunglah penjahat dengan kejahatan dia. Selama dia hidup dia buat jahat, ambil duit orang, curi duit orang, zina dengan orang, judi, curi, rompok, mati, relax. Tak aci lah. Sebab tu dunia ni bukan sekadar tu. Bila kita mati, setiap orang akan kembali kepada pencipta yang telah menciptakannya. Dan di saat itu dia akan tanya soalan dia, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Bila Tuhan tanya tu, soalan tu mudah, tapi nak jawab tu bukan lisan yang jawab, kehidupan kita. Kalau selama kita hidup di dunia ni menyembah Allah, bila Allah tanya man rabbuka, boleh jawab, Allah lah Tuhanku. Kalau selama dia hidup tak pernah menyembah Allah, dia takkan boleh jawab. Kalau selama dia hidup dia ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan boleh jawab, Nabi itu Nabi aku, Muhammad Nabi aku. Kalau selama hidup dia tak ikut Nabi Muhammad, dia bukan soalan yang kita boleh letak nota. Kafan orang mati tulis nota. Kalau malaikat tanya ni jawapan dia, selit dalam nota. Kubur ingat malaikat tanya ini jawapan dia, aku tinggal nota. Gelap gelita tuan-tuan, mana boleh. Atau ceridik sikit dia kata tak apalah, kita letak telefon, dia ada lampu ke bumi tu, boleh nota siap-siap. Orang mati tu boleh tekan, nampak cahaya. Dalam gelap boleh nampak. Soalan man rabbuka, jawapan dia Allah. Tak boleh. Sama juga kalau orang duduk atas ni, walaupun dia dengar, hak ni real, hadis kata dia dengar. Bunyi tapak kaki atas tu dia dengar, mayat bawah tu dengar. Kita pun talqinkan dia. Apabila datang kepada malaikat bertanya dengan bertanya kepada kamu, siapa Tuhanmu? Maka jawablah dengan lidah yang fasih, Allah Tuhanku. Kita ajar dia pun dia tak boleh nak jawab. Pasal apa? Yang akan jawab ialah macam mana selama kita hidup ni. Kalau kita beriman kepada Allah, maka boleh kita jawab. Kalau kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka boleh kita jawab. Kalau kita hidup berasaskan cara hidup orang Islam, maka kita boleh jawab. Kalau tidak, tak boleh. Jadi agama ni tuan-tuan, benda yang paling berharga dan bernilai bagi kita selama hidup ni. Dan perkara inilah yang akan kita bawa sebagai bekalan menuju akhirat. Sebab tu penting tuan-tuan, tiap-tiap daripada kita, tak kira dia ustaz ko, polis ko, askar ko, businessman ko, penjawat awam ko, apa je, penganggur sekalipun, cleaner ke apa ko, wajib bagi setiap manusia belajar tentang agama dia. Jangan tuan-tuan tinggal tunggu waktu ruang ada masa. Free malam ni aku nak pergi ngaji agama. Tak, ini keutamaan paling utama dalam hidup. Macam mana kita nak beriman kepada Allah? Nama-nama Allah ada 99. Apa dia nama-nama Allah tu? Kita nak suruh Allah dengan nama dia Al-Ghaffar waktu bila? Nak suruh nama dengan Al-Ghafur, dengan Al-Jabbar, Al-Qahar. Nabi Muhammad pula datang kepada kita, apa mesej yang Nabi bawa kepada kita nak suruh buat? Apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang, apa yang Nabi ajar, sahabat ikut Nabi macam mana? Agama ni dikutip, diambil, dinukil daripada wahyu Allah. Sebab tu saya pesan semua orang Islam,
pesanan yang ikhlas, bukan nak tunjuk saya ni pandai tak. Saya pun sangat-sangat berhajat kepada rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita semua pasti ada satu tanggungjawab belajar tentang agama kita. Dan pastikan di saat kita belajar tentang agama kita, sandaran dia, sumber dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda sahajalah yang menerima wahyu dari Allah. Habis itu Nabi dah wafat, Nabi kata taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat rasul. Aku tinggalkan kamu. Betul Nabi dah tak ada, tapi Nabi sebelum dah wafat, Nabi kata aku tinggalkan bagi kamu dua perkara. Selama kamu berpegang dengan keduanya, kamu tak akan sesat buat selama-lamanya, iaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi, iaitu hadis. Sebab tu kita hari ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, ambil tanggungjawab. Aku nak belajar Quran. Ambil tanggungjawab, aku nak belajar hadis Nabi. Bermula dengan hadis 40 Imam An-Nawawi yang duduk bising bawah ni. Ajarkan kepada anak-anak di sekolah. Alhamdulillah. Kalau betul orang yang mengajar pula menjadi tanggungjawab cikgu-cikgu di sekolah untuk memahami agama dengan cara benar. Huraian yang betul ajarkan kepada anak-anak. Kerana pepatah Arab kata faqidu syai' la yu'ti. Benda tangan kosong takkan boleh memberi. Mana kalau dia bagi silibus, ustaz tu sendiri tidak ada kemampuan untuk mensyarahkan hadis tu, dia tak akan boleh syarah kepada anak murid. Kena ambil tanggungjawab belajar agama kita. Kita ada kitab Riyadhus Salihin tentang hadis Nabi, belajar tentang hadis Nabi. Quran, pengajian tafsir, tadabbur, ambil kesempatan belajar ilmu, memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi. Tanggungjawab tuan-tuan. Tuan-tuan kalau belajar di silibus tiap-tiap tahun, buku tingkat buku darjah 1 pun terbani tu. Bawa beg berat budak beg nakal. Darjah 2 terbani pula. Darjah ni kalau kumpul daripada darjah 1 sampai tingkatan 6, saya rasa tinggi ni penuh. Tinggi, sama tinggi dengan kita silibus. Tiba-tiba Quran tak sampai sejekah. Quran tak sampai sejekah. Jekah ni tebal kalau tuan-tuan tengok depan pipi. Apa alasan kita di hadapan Allah nanti? Kalau Allah Ta'ala tanya kita, membaca ke tak apa yang aku wahyukan kepada kamu melalui Nabi? Baca ke tak? Kita rasa selamat ke kalau soalan tu ditanya? Jadi sebab tu saya kata tuan-tuan, bukan sebab saya, bukan sebab siapa-siapa tak. Kerana ini adalah agama kita. Setiap orang ada tanggungjawab masing-masing dan setiap orang akan berdepan dengan Allah tanpa ada penterjemah. Nabi SAW sebut dalam hadis, setiap daripada kamu akan menghadap Allah, antara dia dengan Allah tanpa ada penterjemah. Masing-masing menghadap Allah masing-masing. Siapa-siapa tak boleh tolong kita. Allah Ta'ala tanya tu kita. Jadi belajar. Jangan jadikan majlis ilmu maghrib ni sekadar mengisi masa lapang. Ikut mana ada telinga lepas tu balik beres. Esok lain pun malu beres. Lusa beres. Bukan begitu. Serius. Pengajian ada kitab, ada huraian, kembali kepada syarah dia, ada penulis dia. Tuan-tuan, agama ni bukan sekadar halua telinga, bukan. Apa di hadapan Allah, tak dapat akhirat, dikubur kena tanya dah nanti. Allahul Musta'an. Semoga Allah bantu kita. Semoga Allah bantu kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi sebagai mukaddimah tu kita kena faham tanggungjawab. Yang kita dok baca selama ni ialah yang kita dok baca sunnah-sunnah Nabi dalam
kehidupan seharian. Al-Quran tadabbur, kita ada kelas. Dulu kita buat kat sini, sekarang ni kita dah pindah. Lepas subuh, setiap subuh ya, lepas pada subuh kita ada kelas tadabbur. Setiap hari ambil setengah muka surat, setengah muka surat, setengah muka surat. Nak habis 30 juzuk tu makan tahun tuan-tuan. Tapi kita usahakan walaupun sikit istiqamah supaya kita faham kalam Allah kepada kita. Tak apalah kalau ada rezeki tuan-tuan ikut secara online, kita ada dalam online. Kalau tak ada insya-Allah, kalau ada dekat-dekat boleh dah pergi. Insya-Allah. Hadir dalam majlis. Kalau tak akan saya pun orang lain, bukan kerana nak ajar kita, kerana Al-Quran. Mana-mana pengajian Al-Quran, tuan-tuan tengok huraian dia baik, berpandukan Al-Quran, berpandukan sunnah, tafsir tak merapu. Kena tengok juga kalau ada orang tafsir merapu, tu kita tak nak. Tafsir tak merapu, tuan-tuan ikut. Kita nak kempen kepada Quran, bukan kempen kepada saya dah. Ikut pantujuk Al-Quran. Hak tu pagi. Hak malam kita ngaji bab sunnah. Sunnah Nabi ni kita dah baca banyak daripada awal sampailah dapat sunnah dalam sunnah Nabi, cara Nabi solat, cara Nabi zikir, cara Nabi apa lagi banyaklah. Sekarang ni kita sampai kepada bab sunanut ta'am. Sunnah dalam bab makan. Bila sebut sunnah bab makan ni maknanya sama ada ni adalah cara Nabi makan, sahabat tengok oh Nabi makan macam ni, ataupun Nabi sendiri mulut dia Nabi kata kepada sahabat kena buat macam ni waktu makan. Dan bila Nabi yang ajarkan kepada kita, walaupun sekia dia kira bab makan bab minum, tapi dia akan jadi nilai dia ibadat. Kerana apabila Nabi perintahkan kepada kita, ia adalah wahyu dari Allah dan dia bernilai perintah agama. Siapa-siapa yang ikut cara Nabi, walaupun dalam bab makan, bab tidur, bab kahwin, bab bersama isteri, bab apa sekalipun, selama dia buat ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bernilai ibadah dan dia akan diganjari pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa itu? Apa yang ada sunnah dalam bab makan? Yang pertama, of course lah, semua orang tahu, cuma kita nak remind balik. Nombor satu, baca bismillah. Itu nombor satu. Sunnah bab makan ni baca bismillah. Paling basic. Kalau tuan-tuan kata nak Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, oh tu panjang dah. Panjang dah tu. Okey dah tu. Paling basic Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada sahabat Ibnu Abbas, Nabi kata, "Ya ghulam, sammillah." Wahai anak muda, waktu nak makan, sebutlah nama Allah. Mana paling minima? Bismillah. Paling minima. Kita nak minum, kita buka air nak makan, contoh ni. Nak minum tengah-tengah nak, bismillah. Minimum. Dan paling mudah sekali. Berhenti tepi kedai makan, nak makan, bismillah. Kalau panjang sikit, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tuan nak baca bismillah, alhamdulillah, bismillah, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ada lagi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, yang tu ada pertikaian. Tapi tak apalah, selama dia dapat doa, paling asas Nabi kata sebutlah nama Allah. Sama kita nak sembelih binatang, bismillah. Bismillah Allah. Tak baca Allah apa tak apa. Bismillah, sembelih binatang. Sah tak binatang tersebut? Sah. Dan bismillah ni mana-mana nak masuk rumah bismillah, nak pakai baju bismillah, nak makan pun bismillah. Itu paling minimal dan paling mudah. Nombor satu. Jadi lepas ni kalau nak makan, nak suap tu tengok aku dah baca ke dah. Kalau ada bismillah makan. Nombor dua,
Sunnah dalam bab makan al-aklu bil yamin. Makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Ustaz, kalau dia makan dua gerpu ni pisau, ni gerpu. Protokol kena macam tu. Potong dengan pisau, cucuk dengan gerpu, suap dengan gerpu. Boleh ke tak boleh? Kita tanya balik, siapa yang buat protokol? Boleh tak kalau kita tukar, potong tangan kiri, makan dengan tangan kanan? Sebab apa? Sebab Nabi suruh makan dengan tangan kanan. Cucuk, potong tangan kiri, sak kekok lah. Kekok pegang gerpu tangan kiri, pisau tangan kanan, potong, dah habis potong, cucuk. Masa nak cucuk, angkat pegang tangan kanan, suap tangan kanan. Kita buat 1001 cara tak apa. Sebab Nabi kata makan tangan kanan. Tuan-tuan saya tak kisah ikut dia protokol mana, ke adab mana, istiadat mana, ke apa semua sekali ke. Tapi asasnya agama ni Nabi ajar makan tangan kanan. Satu pisau kalau sudu dengan gerpu lagu mana? Sudu pun makan, gerpu pun makan, kiri makan, kanan pun makan. Oh dahsyat kawan itu. Kalau dua-dua lagu mana? Kiri kanan sah, kiri kanan makan, kiri kanan bersuap kanan. Bukan makan tangan kiri, makan dua-dua. Jawapan dia, ada larangan makan dengan tangan kiri. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, Nabi kata, la ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri, kerana sesungguhnya syaitan yang makan dengan tangan kiri. Makna ada perintah makan tangan kanan dan ada larangan makan tangan kiri. Siapa suruh? Nabi. Siapa larang? Nabi. Dan perintah larangan Nabi mengatasi semua protokol, semua tata cara, semua adab-adab yang dirangka oleh manusia. Dan kalau kita ikut protokol yang digariskan itu, kita tak akan dapat pahala. Sebaliknya kalau kita ikut hak Nabi ajar, kita dapat pahala. Makan ayam goreng, kanan pun ada, kiri pun ada. Budak-budak kita tengok, oh makan dua-dua. Kita kata, adik, makan tangan kanan. Walaupun benda tuan-tuan tanggap, alah ya ustaz, tu pun berkira. Ada setengah tadi kata Allah hak tu pun nak berkira. Bukan masalah berkira, masalah agama. Orang tua-tua pun banyak lagi. Kalau tuan-tuan duduk pelatih, saya suka pun tengok pelatih. Kalau duduk sekolah saya, cikgu pun saya tegur, oi tangan kanan. Kalau pergi jemaah haji, tengah-tengah makan, dia kadang-kadang makan tangan kanan tu, minum dia makan tangan kiri. Kita pergi kenduri, dia kata kotor lah nak pegang. Dia kata kotor nak pegang, lepas dia minum tangan kiri tu, dia pergi buang letus sampah juga. Pasal apa? Budaya. Dia tak membudayakan makan dengan tangan kanan. Bila kita tahu Nabi SAW suruh makan tangan kanan dan Nabi larang makan tangan kiri, kita ambil benda ni serius, kita akan rasa, ya Allah Akbar, berapa banyak dah pahala yang kita sia-siakan hanya dengan sebab tangan mana yang kita makan. Dan berapa banyak dah syaitan duk kongsi dengan kita makanan yang kita makan kerana selama ni duk makan dengan tangan kiri. Adab dia, sunnah dia. Nombor 1 baca bismillah, nombor 2 makan dengan tangan kanan, nombor 3 makan apa yang ada depan kita. Contoh kita makan lidah 4 orang, jangan pergi ambil depan orang lagi. Kalau meja tu boleh pusing, boleh kira. Tapi janganlah gah hak depan kita dulu. Sambar ke sambar lah. Makan lah. Pasal apa? Itu adab sunnah dalam bab makan. Semua ni berlaku dalam satu hadis Nabi SAW pesan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Waktu Nabi ajak, masa tu dia kecil lagi. Nah, dia pun nak makan, Nabi kata, ya ghulam, samillah, wahai anak muda, makan baca bismillah. Kul biyaminik, makan tu dengan tangan kanan. Kul mimma yali, makan apa yang ada depan.
Orang tua kalau saya pergi umrah kadang-kadang dia ingat apa pula ni, saya ingat ustaz. Apa waktu saya nak makan ustaz pegang tangan saya. Kadang-kadang orang ni bila kita ajar dia tak dengar. Tapi praktikal dia tengah makan, tiba-tiba pegang tangan kiri. Saya kalau depan makan hak tu boleh tegur lah, hak tak boleh tegur payah juga. Hak boleh tegur tu kita pun pegang tangan dia. Kita tahan dia, tahan jangan minum. Tahan. Minum tangan kanan lah. Sunnah Nabi ajar gitu. Anak-anak pun macam tu juga. Daripada kecil lagi kita ajar anak-anak kita makan tangan kiri, kita kata makan tangan mana? Makan tangan mana? Tangan kanan. Mana tangan kanan? Dia ambil tukar. Setiap kali kita tengok dia makan tangan kiri, kita betulkan. Tangan mana? Ada orang dia kata, ustaz, saya tak boleh makan tangan kanan. Dah biasa dah makan tangan kiri. Tuan-tuan tahu dah, ada zaman Nabi kes yang sama berlaku. Nabi SAW tegur dia makan tangan kanan, dia makan tangan kiri. Dia kata, Rasulullah, aku tak mampu makan tangan kiri, tangan kanan. Sorry. Nabi bila dia dengar jawab lagu tu, Nabi kata, mudah-mudahan kamu betul tak mampu. Tahu apa jadi? Lumpuh tangan kanan dia. Lumpuh. Kerana dia menidakkan perintah Nabi SAW. Hak boleh makan tangan kiri ni betul, orang lumpuh boleh. Orang yang memang tak ada daya kanan dia memang tak boleh makan tangan kiri, tak apa lah. Tapi kalau tangan kanan dia boleh angkat, boleh suap, makanlah dengan tangan kanan, kerana ini adalah perintah agama. Setiap suapan kita bila bernilai keberkatan dan jangan dikongsi dengan syaitan. Sunnah yang keempat. Jadi bila kata sunnah ni ada hadis lah kan. Mashul luqmati idza saqatat wa akliha, iaitu ambil makanan yang jatuh, letak balik dalam pinggan, kemudian makan. Kalau tiba-tiba kita makan tumpah tepi, ambil tak semula dalam pinggan. Dulu kita ingat nenek mak kita jajan, dah ada hadis. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza saqatat min ahadikum luqmatun falyamti ma kana biha min adha thumma ya'kuluha." Seandainya ada makanan jatuh daripada kamu, maka ambil balik, buanglah kotoran. Kita tiup ke, kita gapo ke, boleh buanglah. Kemudian ambil, tiup makan. Melainkan kalau jatuh tempat kotor memang tak boleh nak bersih, itu lain cerita lah. Kalau boleh angkat balik, ambil. Pasal apa kita tak tahu? Nabi SAW sebut, kita tak tahu pada suapan mana yang ada keberkatan pada. Kalau makan tak habis lagilah bukan sunnah. Nama kita lah ni dah jadi tabiat. Jadi tabiat. Kalau pergi makan restoran mahal-mahal mesti tinggal sikit. Kalau nampak makan licin tu orang panggil Allah dia laparnya, pelahaknya. Dia jadi style. Kalau kita makan licin tu kita macam lapar. Tak sunnah. Tuan-tuan jangan jadi macam orang Arab. Orang Arab ni baik tapi ada benda kita tak boleh nak ikut. Ada tuan gini, Allah, makanan mewah pak dia. Makan satu talam seekor kambing. Lepas pada tu tak habis. Order nasi banyak-banyak, lepas tu tak habis tinggal. Jangan ikut macam tu. Kita order setakat mana kita nak makan. Kalau kita rasa nak makan separuh kenyang, kita order nak nasi separuh. Jangan dia bubuh dulu, lepas tu kita makan separuh, lepas tu kita tinggal. Kita kata rugi lah, nanti dia ambil separuh, dia cah harga penuh. Biar ke dia, dah kamu nak makan separuh. Kata kamu ambil penuh pun kamu buang juga. Betul tak? Melainkan kamu ambil separuh, kalau tak habis tu buku-buku balik, take away ni ambil, pergi bagi ke orang miskin yang buat makan. Tapi tak ada orang lah nak makan macam tu pun. Jangan duk buang makanan. Nabi SAW
Suruh kita kalau jatuh kutip balik. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bab ni kan, bab sunnah, bab jaga makanan, jangan buang ni. Hak jatuh satu suap, hak jatuh satu butir pun Nabi ajar suruh ambil. Apa alasan seandainya orang yang duk buang bertong-tong makanan? Negara kita ni, seluruh dunia, bukan negara kita lah, seluruh dunia lah ni Allah Ta'ala bagi ujian kesenangan. Apa dia? Makanan banyak. Lah ni kita tak rasa kita duk buang-buang makanan. Sampai satu zaman Allah akan uji kita balik, makanan tak ada. Masa tu tahu lah macam mana. Budak-budak lah ni, kalau tak ada makan, tak reti nak pasal apa makan yang tak tahu. Duk bazar Ramadan, siapa jual bazar Ramadan tahu. Kita pergi bazar Ramadan, hak tak habis tu kat Allah. Pergi pasar malam. Saya kadang-kadang lepas maghrib kita kuliah tak boleh nak pergi pasar malam. Lepas isyak berasa lapar, lalu ada nak pergi pasar malam, nak lalu. Tengah-tengah tu kat orang duduk banyak. Nak kat sipai-sipai lah pasar malam nak. Rumah aku 9.30 nak tutup lah. Hak habis, hak tak habis. Air memang confirm. Air cuah pun. Mau gimana? Air cuah. Air. Makanan pun kalau penuh bazar tak habis lagi banyak. Saya duk mikir nak pergi mana. Kalau goreng balik jual, Allahu Akbar ke. Tak kena mana dia. Jual barang hak semalam, jual hari ni. Tapi kalau dia ada setengah hak bagus tu, dia packing-packing, dia bagi-bagi sama-sama penjual. Itu bagus sikitlah, dia tak buat. Tapi kalau demi Allahu Akbar, makanan banyak ni. Kita pula ada undang-undang. Hotel memang undang-undang dia tak habis memang tak boleh buat balik. Mesti kena buang. Itu peraturan dia. Akhir sekali, betapa banyaknya sunnah Nabi yang kita langgar. Apalah hak kita tak mampu, hak orang tu biarlah. Orang tu mudah-mudahan dia jaga ataupun dia perbaiki. Hak kita, di rumah kita tuan-tuan, jaga molek, jangan buang makanan. Ajar anak-anak kalau kutip jatuh, ambil balik, makan. Siapa ajar ni? Jawapan dia Nabi ajar. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, kalau ada makanan jatuh, ambil, buang tu, kemudian makan. Allahul musta'an. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian sunnah yang kelima disebut ni makan dengan 3 jari. Makan dengan jari ni sebab Nabi memang dia makan dengan 3 jari. Sebab dia makan ni, dia makan roti. Orang makan roti kan cubit macam tu kan. Tapi kita ni insya-Allah lah kalau makan nasi tu istilahnya janganlah makan dengan kotor ataupun cara yang tak elok lah. Setengah orang tu dia makan nasi kepal nasi. Ngepal nasi. Nawik macam biji bola tenis tu kan. Masuk dalam mulut. Allahu Akbar. Tak, tuan tak pernah tengok tu makan tu. Tak pernah tengok. Ada. Nabi makan dengan jari, hujung jari Nabi makan. Berhalusnya Nabi SAW makan. Jadi kalau kita makan nasi tu, bukanlah masuk 3 jari, makan 5 jari pun okey, tapi makanlah dengan hujung jari kita sikit-sikit. Betul. Nah, kana Nabi SAW ya'kulu bi 3 asabi'. Nabi makan guna 3 jari. Nabi makan dengan 3 jari. Baik, yang seterusnya, okey, yang keenam, sifatul julusi indal akal an yakuna jafiyan ala rukbatihi wa zuhuri qadamaihi aw yansibu ar-rijla al-yumna wa yajlisu ala al-yusra. Hadha huwa al-mustahab kama dzakarahu al-hafidh fil fath. Okey, sama ada dia duduk, kita panggil waktu nak duduk ni, duduk macam tahiyat awal tu kan. Tapi dua-dua tu dia duduk atas kaki dia. Satu lagi sunnah sebagaimana yang disebut oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, makan kaki kanan dia duduk tegak.
Biasalah kita pernah tengok kan? Isyak lah. Oh, 13 saat. Duduk macam orang kita tengok semua tu. Duduk ikut sunnah lah bab makan. Sebab apa? Sebab ada riwayat Nabi makan duduk macam tu. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. الصلاة القائمة آت محمد وصلة الفضل Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung sikit lagi lah berkaitan dengan sunnah bab makan. 6 perkara tadi. Tapi kalau duduk atas kursi tu kira okey lah. Kadang-kadang kita ni tak boleh nak duduk ke bawah, kita duduklah atas kursi. Zaman-zaman dah ni pun dah mudah tak atas kursi, okey lah. Okey. Selepas daripada tu, selepas dia makan, kalau kita buat hak tadi daripada baca bismillah, makan tangan kanan, makan hak ada depan kita, kemudian kalau makan licin, jatuh tak ambil semula, kemudian makan pula dengan apa, 3 jari ataupun makan dengan jari yang ujung jari ni, hak tu pun kita dapat 5 benda sunnah setiap kali kita makan. Cuba bayang kalau tuan-tuan makan 3 kali sehari, sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam. 5 sunnah, 15 sunnah dah kita buat sehari-hari. Itu kalau bab waktu 3 kali, campur hal lain lagi, minum air pun kita baca bismillah. Tengah-tengah tu pula ada minum high tea lah, malam nanti ada supper pula lah. Setiap kali kita makan, kalau kita baca bismillah, berapa banyak dah pahala kita dapat hanya kerana bila kita makan kita amalkan sunnah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Adapun setelah daripada tu ada lagi tambahan lepas kita makan.
Pertama sunat Nabi hak licin di pinggang, kemudian jilat pula jari. Makan tu jilat jari. Mana betul-betul makan tak bazir. Termasuk sunnah. Kerana Nabi SAW memerintahkan supaya jilat jari-jari ni sama dengan hadis tadi. Nabi kata, kamu tak tahu di manakah biji manakah atau makanan manakah yang menjadi keberkatan bagi kamu. Kemudian setelah daripada tu baca Alhamdulillah selepas makan. Capur tadi 5, 6, 7. Baca Alhamdulillah selepas makan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal aklah fayahmaduhu 'alaiha. Allah redha ke atas seorang hamba apabila dia makan makanan lalu dia puji Allah atas makanan tersebut. Sudah makan dia kata alhamdulillah yang telah bagi aku makanan ni. Mula-mula nak makan baca bismillah dengan nama Allah, aku nak makan. Lepas makan dia kata alhamdulillah yang telah bagi kepada aku makanan ni. Dalam doa yang penuh bunyi dia alhamdulillahilladzi at'amana hadza at'am wa razaqana, atau alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itulah hadis yang ada dalam riwayat Abu Daud dan juga riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi ajar mengikut riwayat hadis. Biasa kita baca alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Tapi kalau ikut riwayat hadis, bila riwayat hadis ni ada rantaian sanad sampai Nabi kata, hak Nabi ajar ialah alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa pernah baca doa ni? Kalau tak pernah baca, hari ni kena ingat lagi. Baru baca sama-sama. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min hauli ghairin minni wala quwwah. Makna dia alhamdulillah yang telah bagi aku rezeki makanan ini tanpa ada upaya daripada aku dan apa ada kekuatan daripada aku. Maknanya makanan ni aku tak ada daya upaya menciptakannya. Yang Allah bagi batu aku boleh masak. Kalau tiba-tiba Allah Ta'ala buat kemarau, ada tak hasil tanaman? Tak ada. Padi tanam tak jadi padi kosong. Ada boleh jadi. Siapa yang menjadikan makanan itu? Allah. Jadi bila kita makan, puji Allah. Walaupun manusia macam-macam, ada teknologi makanan, food industry sekarang ni macam-macam. Padi boleh tanam 3 kali setahun, tapi tetap saja kita kena puji Allah. Kerana kita hanya discover cara tanam untuk menjadikan hasil 3 kali setahun. Yang menumbuhkan dan menjadikan biji padi itu ada isi, tetap Allah Tuhan yang Maha Pencipta. Jadi setiap kali kita makan, puji Allah. Ikan kita boleh tangkap je, ayam pun kita bela. Yang menghidupkan dia Allah. Yang menumbuhkan isi dia daripada telur tukar jadi ayam, ada daging, ada tulang, Allah. Jadi kena puji Allah senantiasa. Jangan kata aku pandai ni sebab tu kita lah ni ada food teknologi macam-macam. Tetap saja doa ni valid sampai kiamat. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Baik, yang tu bab makan kita dah sebut 7 sunnah. Bab minum tuan-tuan, lepas daripada tu kita minum sama juga. Tangan kanan minum. Tangan saya kotor pun tak apalah minum. Kalau rasa payah juga, jangan minum lagi tangan kotor. Pergi basuh tangan, bersih-bersih, barulah ambil minum.
Pasal apa? Sebab cintanya kita kepada sunnah. Aku sanggup tak minum lagi dengan tangan kiri, sanggup pergi basuh tangan dulu supaya aku dapat boleh minum dengan tangan kanan, menghidupkan sunnah Nabi. Kena buat lagu tu. Serius dalam beragama ni. Kemudian bab minum juga, Nabi minum 3 kali bernafas. Dan Nabi SAW tidak bernafas dalam bekas minuman. Maknanya kalau minum, lepas tu berhenti sekejap, nafas. Kemudian minum pula, berhenti sekejap, nafas. Kemudian berhenti minum pula 3 kali. Sunnah Nabi SAW. Dan tidak bernafas dalam bekas minuman. Jangan minum gok-gok berasa lelah, nafas dalam makanan. Bab nafas dalam makanan ni sebab tu ada kata kalau panas jangan tiup. Jangan tiup. Sebab Nabi SAW tidak bernafas dalam makanan. Bila kita perhati, sebab waktu hembusan nafas tu keluar, ada bakteria yang keluar bersama dengan nafas. Jadi sebaiknya kalau kita nak makanan, biar dia sejuk dulu sikit, waktu kita makan. Kalau tidak, tuan-tuan tarik dia sejuk. Kalau nak tiup, apakah dia termasuk hukum nafas? Sebab Nabi tak bernafas dalam bekas makanan. Sebab tu bab minum, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada juga sunnah, itulah tidak bernafas dalam bekas minuman. Dan yang seterusnya, kata juga alhamdulillah setelah minum termasuk dalam sunnah. Kalau kita kumpulkan, kita kan bab makan minum ke banyak sehari-hari. Pagi makan, tengah hari makan, rehat makan, petang makan lagi, tea time lagi, malam makan malam, biskut lagi, sambil-sambil tu ada coklat dalam kereta lagi. Makan je. Kalau tuan-tuan amalkan sunnah makan ni, berapa banyak pahala yang dapat disebabkan banyaknya kita makan. Ustaz, bab makan pun dapat pahala juga. Boleh pahala kalau kita ikut sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua dan Allah menjadikan kita ni hamba yang taat kepada Allah dan umat yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setakat itulah yang kita dapat sebut pada malam ini. Dalam waktu yang terbatas ini, antara azan dan iqamah ni adalah waktu doa mustajab. Antara tempat doa mustajab adalah antara azan dan juga iqamah. Jadi saya nak minta semua hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah mendoakan sahabat saya sekarang ni duduk dalam CICU dekat PPUM. Pagi tadi dia buat, semalam dia buat bypass. Lepas tu jantung dia ada bleeding sikit. Dan sekarang ni maklumat terakhir asar tadi 50-50. Jadi kita pakat doakanlah dia, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan dia. Allah Taala bagi kemudahan urusan pada semua doktor-doktor yang terlibat. Ya Allah, mashfi mardana wa mardal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف عدنان. اللهم سهل أموره. اللهم يسر أموره. اللهم وفق الأطباء للعمل عملية بالنجاح يا الله يا أرحم الراحمين. Ya Allah, permudahkanlah urusannya, bantulah dia, sembuhkanlah dia, dan bantulah para doktor dalam menjalankan pembedahan dengan sebaiknya ya Allah. Ya Tuhan kami bermohon kepadamu yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Penyembuh, Tuhan yang Maha memudahkan urusan hamba-hamba ya Allah. Sembuhkanlah orang yang sakit di kalangan kami. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.